Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2, Seksyen 1 ingin membentangkan projek akhir kami. Akhir kami merupakan projek binaan banglo satu tingkat yang berkonsepkan minimalis dan moden. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli di mana saya, Muhammad Amirul Naim bin Hakimi, Ahmad Haikal bin Abdul Rahim dan Muhammad Ahmad Danish bin Zahrim. Segala pembinaan yang ingin dilaksanakan tidak dapat dijalankan dengan tiadanya perancangan. Sebarang pembinaan juga tidak dapat dilaksanakan sekiranya seseorang jurutera tidak mengetahui spesifikasi bangunan yang akan dibina dengan lebih tepat. Oleh hal yang demikian, kita haruslah menyediakan pelan bangunan yang menunjukkan ukuran, bentuk dan bahan dengan lebih terperinci bagi membolehkan seseorang jurutera merancang pembinaan dengan lebih tepat. Objektif projek ini ialah yang pertama, membina rumah, iaitu memberikan keperluan asas yang mencukupi serta meningkatkan pemilikan aset terhadap golongan sasaran. Yang kedua, objektif laporan iaitu menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan rumah yang ingin dibina, memberikan penjelasan berkaitan bahan yang digunakan untuk membuat rumah. Dan objektif terakhir ialah menggunakan perisian AutoCAD iaitu menjimatkan kos pembelian barang untuk melukis plan, menjimatkan masa untuk melakar plan rumah dan menunjukkan hasil yang lebih menarik serta mengurangkan penggunaan kertas. Sekarang saya akan teruskan dengan ciri-ciri rumah. Seperti yang diketahui, setiap binaan rumah memiliki ciri-ciri tersendiri dan ciri-ciri ini akan saya nyatakan dalam pembentangan ini berkaitan setiap bilik, penggunaan bahan serta perabot yang dimuatkan. Ciri-ciri umum keseluruhan, jenis rumah adalah rumah banglo. Bilangan tingkap adalah satu tingkat, luas lantai iaitu 98,700,000 mm². Bilangan pintu adalah 8, bilangan tingkap adalah 10, bilangan ruangan adalah 9, bilangan bilik tidur adalah 3 iaitu 1 bilik utama dan 2 bilik biasa. Bilangan dapur ada 2 iaitu 1 dapur basah dan 1 dapur kering. Ruang tamu adalah 1, bilik air adalah 2, garaj adalah 1 iaitu bersaiz kereta. Ciri-ciri ruang tamu iaitu keluasannya adalah 14,400,000 mm². Sofa adalah 1, pintu terdapat 2, terdapat 1 meja dan 1 kapet. Ciri-ciri bilik tidur utama pula adalah keluasannya iaitu 13,500,000 mm², terdapat 1 katil, 1 pintu, 2 tingkap dan 1 tandas. Ciri-ciri bilik tidur biasa pula ialah bilik tidur yang kedua iaitu keluasannya adalah 9 juta mm², dan keluasan bagi bilik 3 pula adalah 13,500,000 mm². Terdapat 1 katil di bilik 2 dan 1 katil di bilik 3 dan 1 pintu di bilik 2 dan 1 pintu di bilik 3. Di bilik 2 pula terdapat 1 meja, manakala 1 bilik 2 terdapat 1 tingkap dan 1 tingkap di bilik 3. Ciri-ciri dapur pula keluasannya adalah 12 juta mm² bagi dapur kering dan 9 juta mm² bagi dapur basah. Terdapat 2 sinki iaitu 1 di dapur basah dan 1 di dapur kering. Terdapat 1 pintu dan 3 tingkap. Ciri-ciri ruang makan pula ialah keluasannya adalah 9 juta mm², terdapat 1 tingkap, 1 meja makan dan 1 peti sejuk. Terdapat beberapa jenis bahan yang kami gunakan, dan sebagai bahan asas kami gunakan 4 bahan iaitu batu bata, kayu, simen dan besi. Bahan yang pertama adalah batu bata. Jadi jenis batu bata yang kami gunakan adalah bata merah kerana sifat yang tahan lama akan menyebabkan rumah yang dibina juga bertahan untuk satu jangka masa yang lama. Dan kami juga memilih bata merah kerana dia mudah didapati dan
dapat dengan harga yang berpatutan supaya kami dapat mengurangkan kos perbelanjaan untuk bahan pembinaan. Seterusnya, bahan kedua adalah kayu. Dan kayu yang kami pilih adalah kayu broti sebagai asas kepada bahagian atap rumah. Kami memilih kayu broti kerana ketahanan yang kuat, dapat menampung berat atap yang akan dipasang pada rumah dan tidak mudah roboh ataupun tercabut daripada tempat asalnya. Kami juga memilih kayu broti kerana kami mampu mendapatkan kayu dengan kualiti yang sangat tinggi pada harga yang berpatutan. Bahan ketiga yang kami gunakan adalah simen, dan jenis simen yang kami pilih adalah simen Portland, iaitu satu jenis simen yang digunakan secara meluas di dalam bidang pembinaan kerana kosnya yang rendah dan ketersediaan bahan-bahannya yang meluas dan mudah didapati. Kami juga akan menggunakan nisbah yang membolehkan simen mengering dengan lebih cepat dan mencengkam dengan lebih kuat supaya dapat menjimatkan masa dan menghasilkan satu asas bangunan yang lebih kuat. Bahan asas terakhir yang kami gunakan adalah besi, dan besi yang kami gunakan untuk membuat cerucuk adalah besi keluli. Kami memilih besi keluli kerana sifatnya yang tahan lasak dan sangat kuat, dapat menghasilkan asas struktur rumah yang sangat kuat dan kukuh serta tidak mudah roboh. Kami juga memilih keluli kerana sifatnya yang tahan karat agar dapat menghasilkan asas struktur rumah yang bertahan untuk satu jangka masa panjang. Selain daripada bahan-bahan yang telah saya nyatakan tadi, kami juga menggunakan beberapa bahan-bahan sampingan yang lain untuk melengkapkan model rumah kami, seperti atap, cermin tingkap dan cat. Untuk atap, jenis atap yang kami gunakan adalah atap gentian simen. Kami memilih atap ini kerana sifatnya yang ringan, tidak menyerap haba dan murah. Antara kelebihan atap ini juga, ia telah diklasifikasikan sebagai M0, iaitu tidak boleh terbakar. Oleh itu, keselamatan di bahagian atap rumah juga lebih terjamin. Selain itu, bahan sampingan yang kami gunakan adalah cermin tingkap, dan cermin tingkap yang kami gunakan adalah tingkap aluminium kerana rupanya yang elegan dan moden. Selain itu, tingkap ini juga mempunyai kekuatan yang tinggi, mampan bagi beban angin dan penembusan air yang minimum. Tingkap ini juga berfungsi sebagai penebat bunyi dan penyerap rintangan udara. Oleh itu, kami menyimpulkan bahawa tingkap ini bukan sahaja hadir dengan rupa yang cantik, tetapi pelbagai manfaat yang boleh diraih. Bahan sampingan terakhir yang kami gunakan adalah cat, dan jenama cat yang kami pilih adalah cat Nippon Paint. Kami memilih cat Nippon Paint kerana kualitinya yang tinggi pada harga yang berpatutan. Kami juga memilih cat Nippon Paint kerana dia mudah dibersihkan dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap sentalan pada dinding. Bagi lokasi, lot yang kami rancang untuk dipilih sebagai tapak bangunan rumah banglo adalah di negeri Selangor. Ianya terletak di daerah Hulu Selangor yang berposkod 48300. Kami memilih kawasan tersebut adalah kerana ianya kurang padat dibandingkan dengan pilihan pertama kami, iaitu di Kuala Lumpur. Seterusnya, lokasi ini amat strategik untuk dijadikan sebagai tapak rumah banglo kerana terdapat 4 buah sekolah yang berdekatan dengan kawasan pembinaan tersebut dalam sekitar 500 meter hingga 1 kilometer. Selain itu, terdapat juga kemudahan yang lain seperti stesen minyak, Tesco dan taman permainan untuk kanak-kanak yang berdekatan dengan kawasan perumahan dalam sekitar 2 hingga 3 km. Antara ciri demografi yang kami nyatakan adalah menjadi sebab kami sekumpulan setuju bahawa tapak ini sesuai untuk kami jadikan sebagai tapak pembinaan rumah banglo. Dan akhir sekali, nilai bagi tapak rumah ini adalah sekitar RM90,000. Untuk kos pembinaan pula, nilai bagi tapak tanah rumah pembinaan rumah adalah RM90,000. Kadar harga semasa tukang rumah adalah sekitar RM13 hingga RM18 per kaki.
Jadi, kami anggarkan harga tersebut dalam RM15 per kaki. Maka, harga bagi upah tukang rumah bagi luas lantai adalah RM15,919.70. Kemudian, kami gundakan harga tersebut menjadi RM16,000. Bagi kos lain kerja seperti upah kerja mengecat, upah pasang jumbin lantai dan dinding, pintu sliding, kerja elektrik, sewa mesin pengorek tanah iaitu backhoe, mesin membancuh konkrit, kos luar jangka dan kos pengurusan berjumlah sebanyak RM25,100. Selain itu, kos upah tukang keseluruhan dan bekalan elektrik dan air berjumlah sebanyak RM65,400. Dan manakala kos bahan binaan pula sebanyak RM64,050. Akhir sekali, jumlah keseluruhan untuk membina rumah tanpa upah kontraktor ialah RM260,550. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, lukisan kejuruteraan merupakan bahasa grafik yang digunakan dalam mereka bentuk dan mencipta sesuatu. Dalam proses mereka bentuk, lukisan merupakan suatu alternatif yang digunakan dalam menggambarkan penyelidikan dan idea untuk merancang pelan suatu binaan. Bagi melaksanakan pembinaan suatu bangunan, perisian AutoCAD digunakan bagi menerangkan konstituen suatu bangunan. Unjuran autografik pula sangat berguna dalam merancang lukisan suatu bangunan. Pada akhir projek ini, kami mendapati bahawa semua yang telah kami pelajari sepanjang kuliah bersama dengan pensyarah sangat diperlukan bagi menyelesaikan projek ini. Oleh yang demikian, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Madiha, atas segala tunjuk ajarnya yang menyebabkan kami dapat menyelesaikan projek ini. Itu saja pembintangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.